Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Waalaikumsalam. Okey. Rania Kristina. Saat baca doa Saat. Saat baca doa. Can you recite doa please? Tak boleh. Saya ke? Yelah, taklah. Jam scare tadi. Awak baca doa cepat. Tak naklah je bagi azad. Cepatlah. Ya Allah. Baca doa pun takut ke? Ayolah cik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih ya. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Amin ya Allah, Rabbal yang alim, ya hakim, ya rasyid. Sesungguhnya Engkau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Amin. Thank you so much. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay. So a bit before I start my class, as usual, we will be talking about hadith. Do you still remember hadith that we learned this week? Masih ingat hadith yang kita belajar minggu ni? Ingat ke tak ingat? Ke teacher nak ulang balik? Ingat. Apa dia hadithnya, Nik Zara Alia? Yang Amirul nyanyi lagu tu. Mirul nyanyi lagu hadith? Ya, betul. Hadith pasal apa? This week pasal apa? Hadith apa? Kita perlu Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I give the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next your mother? Who next your mother? And then your father. apa yang seronok sangat tu? Sedap apa Mira nyanyi? Okey lah tu, okey? Betul lah lagu tu, okey? Kita boleh ikut lagu tu lah. Benda ni. Okey. So, astaghfirullahalazim. Apa dia lah laptop teacher ni? Okey. So, maksudnya ialah kita kena respect our mother 3 times. Dalam hadis tu Rasulullah sebut 3 kali. Mother, ibu, baru ayah. Okay? Tak semestinya kita kena kurang ajar dengan ayah ya, tidak. Maksudnya nak bagi tahu priority yang Rasulullah letak, dia punya tangga tu maksudnya macam yang Miro nyanyi tadi lah. Who said your who next your mother, yang tu kan. Okay? 3 kali. Alright, what is the ICT vocab that we will learn this week? Apa dia? Teacher tak adalah kelas dojo awak. Patutnya ada kan? Tapi tak ada. Nanti teacher tanya Teacher Sabira lah balik. What is the ICT vocab that you will learn this week? Untuk apa? Ada 3. ICT vocab. Buffer. What is buffer means? Buffer dia Yang bila loading tu. Buffer dia macam loading tu. Okay? Dia ada macam titik ada loading tu. Buffering lah buffer. Okay, next. Home screen tadi yang Azad dah tunjuk. Yang Saat tunjuk tadi, tulisan-tulisan tu home screen laptop dia lah. Kalau home screen laptop teacher tak ada gambar. Kalau home screen laptop phone teacher gambar ni. Nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak tak? Macam apa? Nampak tak ni? Ni home screen teacher punya. Nampak? Kaabah. Kaabah. Okay, Kaabah. Okay, next. Ada 3. Last one. Apa satu lagi lah? Lupa. Teacher lupa. Buffer, home screen. Tasbah, kan? Tasbah. Okay, tasbah tu maksudnya kalau awak tengok laptop dekat bawah tu. Kat bawah ni. Bawah ni kan ada tasbah tu lah. Awak boleh pin awak punya apa-apa icon lah dekat situ. Tasbah. Alright. Today we were going to learn about health education, pendidikan kesihatan tentang komuniti sihat dan selamat. Last week kita belajar pendidikan jasmani, which is yang bijak servis dengan pandai servis, yang servis ada atas kepala, dekat tangan, yang tu. Okay? Yang main bola tampar tu.
Okay, so hari ni kita buat this thing lah. Kita belajar benda ni secara teorinya. Bila sebut community sihat, apa benda ni? Bila sebut community sihat dan selamat ni maksudnya macam mana community environment persekitaran kita mempengaruhi negatif dan positif terhadap diri kita lah dari segi mental, fizikal dan emosi. Okay, kita share dulu video. Kita tengok dulu sikit. Video ni pendek je. Dengar tak suara? Share sound. Murid, bertemu lagi kita bersama Cikgu Ipul dan ini adalah Allah kelas pendidikan kesihatan tahun 6. Sopannya cikgu ni punya suara. Oh, ambil kau. Sihat dan selamat. Sekejap. Okay, this one. Community sihat dan selamat, maksud community ni apa? Yang teacher sebut tadi, surrounding lah, our surrounding. Okay, bukan surrounding pokok-pokok tu tak. Maksudnya masyarakat lah, manusia yang berkumpulan macam jiran kita, masyarakat, kumpulan masyarakat ataupun manusia ataupun kumpulan yang tinggal di satu daerah atau negara. Means your neighborhood lah, kawasan kejiranan yang awak tinggal sekarang. Ada ke yang duduk sorang-sorang atas bukit? Dia tak ada jiran, tak ada kan? Most of the time, selalunya kita semua ada jiran. Sama ada awak kenal atau tidak, dia your neighbor. Tadi lagi teacher pernah jumpa. Taklah teacher, saya duduk atas bukit sorang-sorang. Tak ada kawan. Kawan saya, masyarakat saya, rumput, pokok tak ada. Okay? Biasanya kita tinggal dengan manusia lah. Kumpulan masyarakat atau kumpulan yang tinggal. So neighborhood. Okay, next. Community ialah situasi yang memberi pengaruh positif. Ni yang teacher cakap tadi. Kawasan kejiranan kita tu mempengaruhi kita dari segi mental, fizikal dan sosial kepada negatif dan positif. So when we help people ataupun when your neighbor help you, contohnya jiran awak tolong awak ambil barang ke, kan, tolong kemaskan laman ke, contohlah sapu-sapu, dia sapu laman dia, lepas tu kebetulan dia sapu laman awak juga. So maksudnya itu adalah helping each other yang memerlukan needed help. So maksudnya ia memberikan pengaruh yang positif lah kepada diri kita juga. Next, community yang mempengaruhi, pengaruh positif juga sama ada kawan. You spend time with the friends yang melakukan aktiviti yang baik, berfaedah, for example jogging, swimming, sport, main badminton sama-sama ke, ataupun bukannya melepak, main game sampai pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagi, bukan. Maksudnya you spend time with people, melakukan and doing something good. Contohnya mengaji ke, ramai-ramai ke, kan. Contohlah. Okay, next. This is all the positive punya aspect. Showing a good positive things to people. For example, you always smile to people. Pergi, kalau lah nanti contoh pergi sekolah ataupun tak pergi sekolah lah sekarang kan. When you go out your house, keluar, you meet a lot of people yang awak tak kenal pun. Tapi awak just showing your good attitude and positive appearance to them. Contohnya we smile to them, kita senyum dekat dia. Kalau orang tu Islam, kita bagi salam even though you tak kenal. Kan boleh kan bagi salam dekat orang. Okay, sunat bagi salam kat orang, sunat Assalamualaikum, tak kenal pun tapi nanti kalau bukan salam. Okay, so masing-masing menunjukkan sikap yang positif lah towards the other person. Okay, kalau awak tak bagi salam, buat senyum pun dah kira macam make a positive vibe hari tu. Cubalah awak bayang, just imagine kalau awak keluar rumah muka macam ni, perut, jumpa orang pun macam wish sibuk je, benda tu akan datang negative vibe tu. Awak jadi malas, jadi menyampah ke orang, jadi tak suka. Okay, so how to give a positive vibe? Kita kena tunjuk, we ourselves kena tunjuk sifat positif ke orang. Smile, help each other. Kalau awak nampak orang tua nak lintas jalan ke, you just help them to cross the road and etc. lah. Okay, mengajak rakan melakukan aktiviti berfaedah. This is one of the positive thing jugalah. Bukannya ajak kawan pergi ambil dadah ke, lepak kat tepi-tepi jambatan ke. Bukan. Okay, mengajak kawan ni, you ask your friends to do something good, which is bersukan,
kau perlu kan. So, sekarang kan dah boleh main sukan dah boleh main badminton, dah boleh main futsal, dah boleh keluar dekat taman, but still you have to jaga SOP kan. Social distancing is very important. Pakai sanitizer and all. Benda-benda tu jaga, tapi dah boleh buat dah benda-benda macam ni. Dah boleh bersosial lah each other with your friends. And then this is the thing also. Give positive advice to kids. Kalau awak tak ada kids, memanglah awak pun tak ada kids kan. So give advice, good and positive advice to your brother, to your sister, to your friends. Contohnya lah. Okay. This is also the positive vibes yang kita boleh bagi dekat orang. Okay, this is actually negative. Bila kita sebut negatif, awak boleh fikir a lot of things. Macam buat benda-benda yang tak faedah. This example yang ditunjuk dalam video ni adalah vandalism. Okay, vandalism. Contoh, cakar dinding sekolah, for example, rosakkan kerusi, baling meja, conteng benda dekat atas meja sekolah and all. For example, yang ini, dia sekolah ni mesti ada locker. Sekolah kita ada locker kan. So this kind of school ada locker besi tu. Kalau awak perasan tengok dalam cerita orang putih kan dia ada locker kan. Setiap locker letak bag and all. Dia cakap ni guna apa ni? Spray. Punyalah jahatnya guna spray. Tak guna spray tu susah nak tanggal. Okay, so we call it vandalism depan ni. Ni susah nak tanggal tau. So merosakkan lah. Mengajak melakukan aktiviti faedah. Please don't try this Jangan main benda ni Gila ke apa? 4 orang sekali atas motor, jatuh, tergolek kan, apa-apa pun tak dapat. Alright, so mengajak melakukan aktiviti faedah. Kalau awak pernah dengar lah, ada satu kes dulu, budak-budak kecil, bayi-bayi awak lah, 12, 13, diorang main basikal lajak dekat highway. Kalau awak masih ingat lah the case. And end up, ada orang langgar sebab diorang main basikal lajak tu dekat highway. So ada kereta. Kereta kan memang situ laluan dia, terlanggar. Okay, pasal-pasal mati, yes. Dan diorang main tu bukannya pukul 2-3 pagi. Masa tu memang itu lagi pada muka. tak boleh lah. Kan? Macam-macam mana boleh you main basikal dekat highway. You know, highway bukan kegunaan basikal. Okay, kalau you nak main basikal kat taman ke, kat mana-mana ke, ada orang main basikal pun ada safety dia, kena pakai lampu. Kalau malam lah, kena pakai lampu dekat bicycle tu. Awak kena pakai lampu kat sini, baju kena cerah so people can see. Kalau pakai gelap, main pula dekat highway, it's very dangerous. Okay, mati tak dapat apa. Kau boleh beli nyawa kat kedai pun. Mengganggu ketenteraman dan keselamatan orang lain. This is actually yang awak tak perasan, tapi sometimes we did this. Contohnya dalam kelas kan, kawan tengah elok-elok belajar ni, awak buat bising. Apa lagi? Kacau kawan. Dia tengah buat-buat kerja ni, awak tolak meja dia. Apa lagi? Awak ejek-ejek dia ke? So that is a kind of disturbing others. This is also negative. Nampak macam lah teacher, tak lah, saya gurau je. Tak lah teacher, saya main-main je. Tapi it is actually disturbing your friends. So janganlah buat benda-benda macam negatif. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. This one teacher rasa tak ada kot. Ada ke yang suka show off dekat sini? Teacher tengoklah saya ada beg baru. Teacher tengoklah saya ada kasut baru. Ada ke? Tak ada kan? Okay, semua pelajar-pelajar ADMS baik-baik kan? Semua humble kan? Menunduk. Okay, very humble. Sikap menunjuk-nunjuk ni orang yang suka show off lah. Show off yang dia kaya, orang lain miskin, dia kaya, dia banyak duit. This is very negative. Okay, next. Suka buang masa, satu lagi. Teacher yakinlah awak tak akan terlibat. InsyaAllah awak tak akan terlibat lah dengan lumba haram. Tapi buang masa, wasting time kat sini, teacher rasa ramai yang buat. Teacher pun pernah buat kot kan. Macam kita membuang masa, for example, be watching series ke, drama ke for a long time. Macam kita tengok TV daripada pagi sampai petang. Just lama lah. Dia tu membuang masa. Or we spend a lot of time in dekat kita punya phone. Tengok apa lagi? Siapa yang awak suka tengok? Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok, contohlah kan. So benda-benda macam tu sangat membuang masa. Motor Okay? apa ni? Kalau Lumba haram awak kan? nak lumba haram tak adalah kot. Tak adalah kot. Budak-budak Apa ADMS lah sampai orang. lumba Saya haram pun ni. tengok orang gemuk je. Orang Orang gemuk buat lumba haram. Dia buat macam tu. Jatuh tu memang sakit lah dia tu. Dia tak jatuh lah cerita dia tu. Okay? Gemuk So membuang sangat. masa tak semestinya kita kena lumba haram dulu buang masa tak. Spending a lot of time dekat ni pun sampai tak makan, sampai lambat solat, sampai kadang-kadang tak solat, terlepas waktu solat dan sebagainya pun dikira membuang masa juga. Alright? So kita kena pandai spend. If you want to play with your phone or game, limit masa. Limit masa, for example, okay, sekejap. For 30 minutes, I will play the game and then I will stop. I will do nothing else. And other things. For example, solat, mandi, makan, talk to your mother, help your sister. Okay, contoh. Okay, ataupun buat homework ke. Dapat cakap. And then this is, ini jarang berlaku. Sebab awak rasa macam, buat apa teacher nak advise orang, biar je lah. Ni, rakan yang suka bergosip. Ada tak dalam kelas ni suka bergosip? I don't know lah. Okay. Yang suka bergosip means suka nak cakap pasal orang. Tengok tu dia tu kan. Oh ya ni. Macam tu lah. Okay. So actually for the positive side, please. Kalau awak tahu orang yang suka gosip cakap pasal orang-orang ni, kalau benda-benda ni tak faedah. Gosip ni sama je macam mengumpat dan mengata. Okay. So dia tak ada membawa apa-apa kebaikan pun. It's very negative. And you should always advise them to do something better than gossiping. Advise people so they can change their negative vibes, negative attitude about people. Ni maksudnya, kan ada certain orang suka nak tengok buruk orang je. Nak nampak buruk orang, dia ni busuk lah, dia ni malas lah, dia ni ngada-ngada lah teacher. Asyik nak nampak buruk je dekat orang. So please don't do that person. But that is very negative. And you have to advise someone yang macam tu supaya tidak sibuk fikir dia ke orang. Fikir dia sendiri je. Ni saya pun nak tengok orang tu baik ke, orang tu jahat ke, orang tu pemalas ke, orang tu lembab ke dan sebagainya ke. Dia tak tengok diri dia. Okay? Sangat negatif lah. And if someone, kalau ada kawan-kawan awak yang mengajak awak buat benda-benda yang tak elok, contoh, jom kita ponteng kelas hari ni. Tak payahlah. Awak just tolak je. Tak nak lah. Biarlah dia cakap, skema, poyo je, biarlah dia kata eleh pun. At least kita tak terpengaruh dengan negative vibes. Cuba. Try to be positive person every single day. This is very true. Bila awak works together, awak boleh build up a lot of things. Macam friendship, we will getting better kalau kita selalu bekerjasama lah. Sebab tu kalau kat school, apa-apa kerja kita buat, we need to be work team tu kena ada kan. Macam siapa cakap tu, apa yang penting? Kerja sama kan. Okay, so this is very important lah. Tak adalah sorang-sorang je, sombong je, tak nak bergaul dengan orang. Work team is very important. And respect each other. Tak kisahlah orang tu budak tu kecil ke, besar ke, tua ke, we need to be responsible and we need to be honest and respect. Tak kisahlah orang tu cacat ke, orang tu pendek ke, orang tu botak ke, orang tu tak ada mata ke, rabun ke, buta ke, bisu ke, orang tua ke, budak ke, you have to respect each of the person. Hormat semua golongan umur kat dunia ni. Contoh, alah teacher biarlah, dia baru je darjah 1, saya dah darjah 6. Awak pun kena hormat dia. Sebagai adik, dia pun kena hormat awak sebagai abang. That's it. And you have to practice and show the good behavior of yourself. Awak dah nasihat orang, kita pun kena portray the good behavior lah. Macam teacher ni. Teacher dah advise awak ni supaya behave, positif. Tapi teacher pun dalam masa yang sama kena positif juga. Bukan awak je. Okay? Teacher pun kena positif juga. Kena tunjukkan show the good behavior to you so that you can follow, and your parents also
show the good behavior so that you can follow. Macam tu. Next. Alright. So simple je hari ni. It's about good and safe community that we will be having. Kita kena jadi community yang positif, bukan negatif. Simple je. So, teacher ada aktiviti sikit teacher nak bagi you all. Sekejap Teacher share dulu link live worksheet ni. And after that, teacher akan share link Bluecat. Is that okay for you? Okay. Alright Sekejap. Teacher share dulu this link, live worksheet ni. Okay, click the link and then answer. I will answer too. Teacher jawab, awak pun jawab juga. Sekejap And then after that, I will give the link of Bluecat. Okay, this one. So, awak akan keluar, when you click the link, awak akan jumpa this question lah. Tuliskan, write pengaruh positif atau pengaruh negatif bagi situation di bawah. Suresh mengajak kamu ke taman rekreasi untuk berjoging. Suresh, just imagine lah ada orang nama Suresh ajak awak pergi jogging. So, that is a good thing, right? So, you just put here pengaruh positif. Next, Rashid mengajak kamu untuk membuli. This is not good. Membuli is not a good behavior. So you should say here pengaruh negatif. Next, rakan kamu menyuruh kamu mencuri duit simpanan. Astaghfirullahalazim. Ketika ketiadaan benda hari kelas. This is very wrong and this is very rude. So this is very negative. Pengaruh negatif. Next, Kok Meng mempelawa kamu untuk menziarahi guru kelasnya yang berada di hospital. Just imagine ni tak ada COVID lah. Okay. Benda baik, melawat orang-orang sakit. Nah, Rasulullah pun pernah sebut kalau tak ada halangan, pergilah kita menziarahi orang yang sakit. Okay. So, pengaruh positif. Next, salah seorang rakan karib kamu telah menjemput untuk menemani ke kafe untuk bermain permainan komputer. Ayo. This is negative or positive? Number 5. Negative. What do you think? Why you said negative? Negatif ke? Salah. Negatif ke positif? In my opinion, positive. Sebab sebab you suka main game. Kalau rakan-rakan kamu menjemput kamu untuk menaik kafe, saya untuk main komputer. Teacher rasa negatif kot. Ya sebab macam melepak kan lama. Tak apa, kita buat negatif dulu. If let's say it is positive, nanti kita tukar lah. Next, rakan-rakan kamu bercadang untuk pergi ke pustakaan awam. Rajinnya. Pengaruh positif. Ada yang dah siap? Ada yang dah siap ke? Masih buat? Belum. Aiman membawa kawan-kawannya keluar setiap Jumaat untuk Allah Rabbi. Apa tu? Pengaruh. Sudah siap. Siap dah? Betul semua tak? Betul semua ke? Saya salah satu. Salah satu yang mana? Yang tadi ke number 5 ke? Oh, salah yang mana tu? Raju mempelawa kamu. Nombor 2. 2? You buat apa? Saya jawab pengaruh negatif. Lepas tu jawapan ni salah ke? Entah, maybe saya eja salah. Baik, are you sure? Sepatutnya negatif tu kat situ. Tak apa, kita tengok jap. Salah benda positif. Raju mempelawa kamu untuk menolong guru menyusun. Okay, positif. Kalau kawan awak ajak awak buat benda baik, contoh kan? Negatif, positif. Contoh kat sekolah kan, teacher tengok awak rajin kan? Tolong teacher, saya nak tolong angkat barang teacher kan? Lepas tu awak invite your friends lah. So, so that is a positive vibe. Zahari dan Nasir membuat mercun dengan kayu bulu. Best gila ni. Di belakang rumah semasa ketiadaan ibu apa. This is good or bad? This is bad, right? Pengaruh. Jangan buat macam ni ya. Dekat rumah it's very dangerous. Lagi terbakar awak habis. Pengaruh negatif. Tapi teacher suka main mercun. Kumar membawa 3 orang adiknya. Oh, awak salah eja pengaruh. Kumar membawa 3 orang adiknya menaiki motosikal. I think this is negative. Why? Sebab dalam naik motor boleh 3 sampai 3 orang ke? Tak boleh kan? Tak. Very dangerous, right? So, tengok. Boleh. Awak ni membahayakan kesihatan. Boleh. Mana boleh?
Tak boleh. Ramai-ramai tak boleh. Negatif. Teacher betul semua. Wow, good job. Betul semua. Tak boleh lah. Ramai-ramai tak boleh lah. Janganlah ramai-ramai. Betul siapa yang betul semua? Satu motosikal. Kalau sampai 3 orang atas motor jatuh kan, so dangerous. Too dangerous. Silap buka. Okay, next. Teacher bagi lagi satu. Sekejap kita buat exercise je hari ni. I give you another thing. Okay, this one. Siapa dah siap yang tadi? You boleh continue for the second questions. Last kali teacher bagi blue card. Apa dia? Salah? Okay, this one. Allah, salah satu. Kenapa awak kata tadi yang kafe tadi tu? Betul? Yang nombor 5. Kafe tu negatif lah, Azad. Bukan positif. Aktiviti seperti berlari, bermain bola, menunggang berbasikal, meningkatkan kesihatan. Betul lah kan? Betul lah kan? Kita tidak perlu melakukan aktiviti mana. No. Kalau salah, kosongkan jangan tekan dekat box. Setiap kali bersenam, saya memakai, setiap kali awak nak exercise, tak kisahlah awak nak jogging ke, you wanna play badminton ke, you wanna play volleyball ke, awak nak berbasikal ke, you have to do warm up and stretching. Sebab apa? Sebab takut masa awak tengah berlari ke melompat-lompat tu cramp ke apa kan. Setiap kali bersenam, saya memakai pakaian dan alatan yang sesuai. Saya dah siap. Betul semua? Ya. Jom yang awak buat. Dolah menggunakan bola tampah dalam permainan bola sepak. Ini salah lagi. Salah nombor 4. Alah. Ini yang tak siap lagi. Sekejap lah. Dalam permainan bola sepak, hanya penjaga gol je dibenarkan. Betul? Betul kan? Betul. Permainan futsal adalah sejenis permainan basuh kawi. Rugby. Tak. Kemahiran menghantar dan menyambut bola adalah penting. Ya, betul. Amin suka menunggang basikal dengan laju. Oh, tak boleh. Kita perlu minum sekurang-kurangnya 8 gelas. Ya, betul. Selepas aktiviti bersenam, peralatan sukan adalah ya, betul. Finish? Kenapa salah? Betul salah. Kenapa teacher salah? Apa yang teacher salah? Saya betul Cuba tengok. Tapi saya Apa yang teacher salah? nombor 9. Betul. Teacher tak Teacher tak tik nombor 9. Kau asam Jawa punya soalan. Asam Jawa. Aduh, asam Jawa, betul. Okay, now last. Teacher bagi blue card. Is that okay for you? Ya, boleh. Why not? Boleh. Okay, I prepare 15 question here. You nak apa? Selalu student teacher dia pilih sendiri ni. Input apa you nak? Boleh lah hack. Fishing frenzy. Candy Candy Crush, saya tadi dah candy Bukan dah. candy lah. Fishing frenzy dia kata. Tak nak. Dia macam Nak macam hack. mancingkan. Tak nak. Nak hack. Nak hack. Okay, teacher nak tunggu majority. Can you Nak type? Hack. Teacher nak tengok Type. majority. Okay. Awak type dekat chat. Teacher kira. Okay. Nurin hack, Mirul Azad hack, Nik Zara Halia hack. 3 dah. Lagi? Fishing, Azad 1. Hack 3, fishing 1. Teacher tengok. Hack 3, fishing 1. Hack 5. Hack 5 dah. Lagi? Danam. Teacher danam. Dah 6 lah? 5 lah. 1, 2, 3, 6. 6. Okay, lagi? Ada lagi? Tak ada? Kau tak teacher procedure. Hack Hack yang mana ni? Crypto hack ni ke? Yes. Kita hack. Akhlak. Crypto hack. Bukan akhlak lah weh. Suka hati hang je. Host game. Okay, I give you 7 minutes. Is that okay? 7 minit lama sangat ke? Dia bagi 5 minit lah. Boleh tak? Buat amount. 5 ke 7 minit? 5 ke 7 minit? 7. 5 lah. Post now. So I give you the link here dekat chat. Tolong check dekat chat. Awak and the ID will be 99705 berapa tu? 565. 565. Alright. Go. Ada 15 questions I prepare. Teacher buat 15 questions. Kenapa tak ada yang masuk lagi ni? Autocorrect, oh my lord. Cik, tengok nama saya jadi apa je. Letaklah nama betul-betul. Lama rindu kita. Autocorrect je. Autocorrect dia jadi apa dia
elok ni. Teacher dah keluarkan Ya. awak dah. Nama betul. I want you to use your Memang Okay, nama saya dah letak Amirul je. Nama saya elok-elok Amirul. okay. Cepat. I'm waiting. Salah autocorrect saya. Cepat. Hari tu pun jadi benda sama. Tapi yang hari tu punya Amirul Amarilo. Amir. Oh my god, jadi Amarilis. Semua dah masuk ke? Baru 5? Belum. Mana yang lain? Sepatutnya ada 9. Nasib baik autocorrect saya tak buat masalah kan ni. Okay. Sepatutnya ada 9 ni. Baru 6. Mana lagi? 3. Ana Sofia mana? Jangan tak wujud. Ana Sofia tak wujud. Serius tak? Nik Amna mana? Amna dah masuk. Nurin Rania mana? Saat mana? Dia ada dah. Nurin dah ada, ya Allah, apa teacher ni? Saat, Rania mana? Tak. Hilang lah. Apa? Start dulu. Masuklah cepat. Tak, saya tak boleh enter. Kenapa tak boleh enter? Pelik je. Ya betul ni. Enter nickname, saya tak boleh tekan. Serius? Ya. Tekan enter. Start enter. Saat mana Saat? Hilang lah. Kau dah tidur. Dah tak wujud di depan skrin. Dah tak wujud dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, start. Kita just start je lah. Choose the password. Skip. Sabar tak ya? Kita dah skip dah. What is this? Loading. Okay. So you have 5 minutes from now. Baca soalan betul-betul. I prepare the question in Malay so that you can read carefully. Makanan sedap. Saya suka makan. Kenapa tak ada point lagi? Sebab nak kena choose password. Oh, alright. Azad dah dapat dah 50. Wow, laju. Dapat hack. Hacking Rania. So nak dapat apa kalau hack Rania? Kosong. Tu Nik Zaralia dah 160 dah. Saya dapat 56 daripada Rania. Walaupun dia dapat kosong maka. Faham ni? Wow. Azad potong balik. Saya hack. Hacking Nuri. Saya dapat 10 dari Nuri. Apakah? Ada kod. Report? Siapa yang kena kod? Soalan saya banyak pengaruh dengan dapat pengaruh negatif lah jawapan saya. Ini lagi. Semua soalan saya jawapannya pengaruh negatif. Oh, betul-betul. Teacher prepare 15 questions. Siapa A? I don't know. Siapa A?
Hacking Akil. Semua saya dapat betul ni password dia orang tu. Salah. Ya, siapa ni? Betul. Siapa ni? Siapa ni? I don't know. Teacher tak tahu. Ada 53 seconds. My God, I can't get anything. I only got hack, and hack. Ya Allah. You have another 13, 12, 11, 10. Tengok last one siapa? Pergi ni lah. Azad, ya Allah banyaknya. 62k. Final standing. Finish. salah. Minute je. Wait, what? I'm still in the Kau you leaderboard. dapat. Izara Alia with the second one. Azad. Alright, I'm very still on the good. leaderboard. You cakap kalah. Amirul ni bukan nama awak ke? Nama awak ada top 3 okey tu. Okay. So today we learn about safety and health community. Health and safe community. Jadi kita kena menjadi community yang sihat dan positif kepada semua orang di sekeliling kita. Dah macam iklan Benda TV pula. yang negatif saya terjawab positif. Itulah yang awak bijak ni positif tu buat apa? Dan namanya Pengaruh positif. hey hang. Okay, do you have any question for me? Ada? No. Alright, Thank kalau you. tak ada tak apa. Recite doa jom. Teacher N kat Betul sini. tak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi sebelum tu doakan ramai-ramai semua orang ni. Doa awak mungkin makbul kan? Awak tahu kan Hafiz masuk peringkat negeri untuk syarahan bahasa Arab? Do you know that? No. Tak tahu? Hafiz akan mewakili Tak nak. negara pula dah. Untuk Hafiz akan wakil negara kita. Bukan negara, negeri. Dalam pertandingan syarahan bahasa Arab. Ya, so doa banyak-banyak semoga dipermudahkan dan menang. Wow. Okay? Hafiz. Saya tak bayar hati-hati Mayul. Doakanlah kawan awak tu kan. Untuk negeri sekolah kita juga. Okay? Jangan sakit nanti Amirul tu. Dia ke? Apa? Kenapa pula? Yelah. Sedapnya awak makan mirup bukan apa? Sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tu sebagai awak rehat sekejap lama sikit. Okay? So see you next Saya week makan on Tuesday. telur kicap. Telur masak kicap. Taknya. Bye. Assalamualaikum. You masak sendiri ke? Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you to you too.